Bersama saya Masra Malak dalam Rentasan Berita edisi 1434. Antara paparan utama. Kita mundur jika tak tukar pengajaran sains dan matematik ke bahasa Inggeris. Ketirisan dan pembaziran, ayo tumpaskan jenayah keuangan. Natang hanya bahasa mereka yang tidak beradab. Fitnah berbahaya menghancurkan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Perdana Menteri Malaysia 2 kali, Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa ramai ibu bapa kecewa dengan keputusan kerajaan menghentikan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris sebagai pilihan. Kononnya, ibu bapa ini merasakan bahawa ia akan merosakkan masa depan anak-anak mereka. Saya sentiasa percaya bahawa sains dan matematik perlu diajar dalam bahasa Inggeris. Ini kerana bidang ilmu ini bukan peribumi. Ini bermakna ia datang kepada kita bukan datang dalam bahasa Melayu. Dan untuk sebahagian besar ia datang dalam bahasa Inggeris, tegasnya lagi. Menurut Tun Dr. Mahathir, ilmu ini memerlukan pasukan penterjemah yang pakar dalam subjek dan fasih berbahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Beliau melihat bidang sains dan matematik berbeza dengan bidang ilmu yang lain seperti geografi dan sejarah. Kedua subjek itu fakta asas katanya hampir tidak pernah berubah. Jadi keperluan untuk menterjemah agak terhad. Sebaliknya menurut Tun Dr. Mahathir, dalam sains dan matematik, penemuan baharu dan aplikasi baharu perlu dipelajari atau diperoleh jika pelajar bersedia untuk mengikuti teknologi baharu. Beliau mengambil contoh pengetahuan penyiaran tanpa wayar 20 tahun lalu yang tidak mencukupi untuk menangani kaedah penyiaran baru ini kerana penambahbaikan dalam sains komunikasi yang berterusan. Jika pengajaran dalam bahasa Inggeris, semua pengetahuan baru boleh dipelajari secara langsung kerana kebanyakan kertas saintifik dibentangkan dalam bahasa Inggeris, ujarnya. Kata Tun Dr. Mahathir, bahasa Melayu banyak meminjam daripada bahasa Inggeris. Kita memahami hasrat kebangsaan untuk memajukan bahasa kita, tetapi objektif pendidikan adalah terutamanya untuk menimba ilmu. Kita tidak boleh mengorbankan ilmu hanya kerana ingin memajukan bahasa kita. Pendidikan akan menjadi sia-sia jika kita ketinggalan daripada segi ilmu yang sangat penting untuk pembangunan dan kemajuan kita, katanya. Beliau menggesa agar kerajaan mempertimbangkan keputusan untuk menghapuskan pilihan mengajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris dan beralih terus ke dalam bahasa Inggeris. Lebih baik biarkan ia bukan sekadar pilihan, marilah kita membuat keputusan untuk mengajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, desaknya lagi. Untuk rekod, pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir pada tahun 2003. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, awang sarian PPSMI adalah satu kegagalan. Semua kajian menunjukkan bahawa PPSMI tidak berjaya mencapai hasrat Perdana Menteri ketika itu. Dr. Mahathir untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran sains dan matematik, katanya dalam satu kenyataan pada tahun 2020 dipetik media. Kini, Tun Dr. Mahathir hendak menghidupkan semula program yang gagal. Beratus-ratus negara di dunia tidak menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar untuk sains dan matematik. Negara-negara tersebut amat maju dalam bidang yang berkait dengan inovasi, khususnya dalam bidang teknologi maklumat, perubatan, pertanian, ketenteraan, penerokaan angkasa lepas dan sebagainya. Ini termasuk negara Jerman, Perancis, Rusia, Turki, China, Jepun dan jiran kita Indonesia. Mereka kekal mengutamakan bahasa tempatan di institusi pengajian tinggi dan pusat penyelidikan. Malah, apabila kerajaan Malaysia menghantar anak-anak kita untuk menyambung pelajaran ke peringkat lepasan sijil pelajaran Malaysia SBM, mereka
terpaksa mempelajari bahasa rasmi di negara tersebut. Tidak pula bahasa Inggeris itu digunakan sebagai bahasa pengantaranya. Tidakkah menjadi kesukaran kepada pelajar yang belajar dalam bahasa Inggeris bagi sains dan matematik tiba-tiba beralih kepada bahasa Melayu apabila memasuki institusi pengajian tinggi tempatan yang pengantarnya dalam bahasa kebangsaan? Jika pelajar berkenaan melanjutkan pelajaran mereka ke luar negara, mereka juga mesti belajar bahasa negara berkenaan. Tidak ada kajian yang membuktikan bahawa pengajaran bahasa tempatan untuk subjek sains dan matematik menyebabkan sesebuah negara itu mundur. Tidak ada. Setelah menjajah proklamasi orang Melayu dan mendapat sokongan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, kini Tun Dr. Mahathir kembali kepada perjuangan asalnya bahawa sains dan matematik hendaklah diajar dalam bahasa Inggeris. Aneh sungguh apabila seorang pejuang orang Melayu tiba-tiba memperlekeh bahasa Melayu sendiri. Tidakkah beliau sedar bahawa yang akan menjadi mangsa nanti ialah anak-anak Melayu yang berasal dari negeri-negeri yang kurang maju yang sering berteriak kononnya Melayu terancam? Kini, siapa yang mengancam Melayu? Apa kata pengundi 18 yang baru-baru ini menyokong kuat kononnya perjuangan memartabatkan bangsa Melayu dan Islam? Kasihan sungguh. Tertipu lagi rupanya. Tahukah anda, sehingga 11 Ogos 2023, sebanyak 91 klinik daif di seluruh negara telah siap dibaik pulih sepanjang tahun ini. Ini adalah sesuatu yang amat membanggakan. Projek pembaikan yang dijalankan antara lain melibatkan naik taraf struktur bangunan, penggantian bumbung, pendawaian elektrik dan kerja-kerja perpaipan. Bagi tahun 2023, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di bawah tata kelola yang baik Kerajaan Perpaduan telah mengenal pasti sebanyak 436 klinik daif yang memerlukan kerja-kerja baik pulih dan naik taraf. Pihak KKM akan terus melakukan audit ke atas fasiliti kesihatan di seluruh negara bagi memastikan kondisi yang lebih baik demi keselesaan dan keselamatan warga kerja serta para pengunjung. Namun, semua ini tidak mungkin akan tercapai sekiranya kerajaan tidak mempunyai dana yang mencukupi hasil ketirisan dan pembaziran yang tidak dibendung dalam pengurusan aset serta pembangunan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan agenda untuk meningkatkan tata kelola di negara ini akan diteruskan dalam menghapuskan ketirisan dan pembaziran itu. Beliau berkata tata kelola juga merupakan faktor penting untuk menarik pelaburan dan meningkatkan persekitaran perniagaan, malah menjaga keselamatan rakyat dan sempadan negara. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata perkara itu ditekankan semasa pertemuan dengan Ketua Jabatan dan Agensi Penguatkuasa berkaitan jenayah keuangan di Kementerian Keuangan petang semalam. Adalah dianggarkan negara mengalami kerugian hasil sebanyak RM5 bilion setahun, manakala jenayah keuangan yang menyumbang kepada ekonomi bayangan menyebabkan kehilangan hasil cukai dianggarkan sebanyak RM70 bilion setahun. Memandangkan trend jenayah keuangan yang semakin kompleks, saya arahkan kesepaduan dan kerjasama agensi kerajaan dengan lebih proaktif dan efektif, katanya dalam hantaran di laman Facebook beliau malam tadi. Dalam pada itu, Perdana Menteri juga berkata amalan perundangan berkaitan pengurusan aset yang disita dan dilucut hak akan ditambah baik sejajar dengan tadbir urus terbaik antarabangsa. Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional NFCC perlu menambah baik operasi pemantauan untuk memastikan usaha ini terus dipertingkatkan, kata Anwar di petik bernama. Sementara itu, beliau merakamkan penghargaan kepada semua anggota agensi berkaitan yang bertungkus lumus memerangi dan menumpaskan jenayah keuangan selain menyeru kerjasama dan penglibatan rakyat untuk turut serta dalam usaha ini. Adalah menjadi harapan besar buat saya dan seluruh rakyat Malaysia agar kesemua warga dan anggota agensi untuk meneruskan usaha murni ini dan melaksanakan amanah dengan penuh integriti demi mengangkat martabat negara, kata beliau. Ya, amanah dan integriti yang tinggi para pemimpin sudah pasti akan dapat memastikan tiada ketirisan dan pembaziran yang berlaku sehingga memungkinkan kerajaan mampu melaksanakan pelbagai projek untuk rakyat sekaligus mampu menyediakan prasarana terbaik untuk seluruh Malaysia. Contoh yang paling jelas, pembinaan projek perumahan berpendapatan rendah di kawasan bandar secara tidak langsung membantu golongan B40 dan M40 untuk memiliki kediaman bersesuaian
dengan status keuangan mereka akan mampu dilaksanakan. Permintaan untuk rumah yang berharga rendah adalah tinggi, terutama di kawasan bandar dan sub-bandar, dan ia perlukan perhatian kerajaan. Bagaimanapun, jumlah perumahan yang dibina oleh pemaju adalah terhad, menyebabkan ramai daripada mereka B40 dan M40 bergelut untuk memiliki rumah sendiri. Sedangkan ia merupakan satu keperluan utama untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun begitu, beberapa perkara perlu diperhalusi kerajaan bagi memastikan pemilikannya kelak benar-benar memanfaatkan individu yang memerlukan, agar sekali lagi ketirisan dan pembaziran tidak berlaku. Ini juga merupakan salah satu daripada tindakan bijak kerajaan untuk memastikan tiada berlakunya sebarang ketirisan dan pembaziran dan hasilnya dinikmati rakyat. Kerugian hasil yang dialami negara sebanyak 5 bilion ringgit setahun, manakala jenayah keuangan yang menyumbang kepada ekonomi bayangan menyebabkan kehilangan hasil cukai yang dianggarkan sebanyak 70 bilion ringgit setahun, amat menyakitkan untuk didengari rakyat. Namun, hasil usaha dan kecekapan kerajaan perpaduan selama menghampiri 9 bulan ini harus dipuji dalam meneruskan penekanan untuk meningkatkan tata kelola yang baik. Tahniah Kerajaan Perpaduan Madani, di sebalik tomahan dan fitnah, nasib rakyat terus terbela. Islam amat menekankan pendidikan adab di kalangan umat manusia kerana dengan adab, seseorang mukmin akan menjadi manusia yang tinggi akhlak dan kepribadian diri. Islam juga menetapkan pelbagai adab seperti adab bergurau, adab menjaga orang sakit, adab menziarahi jenazah dan adab-adab dalam pergaulan seharian termasuk tutur kata dan tingkah laku. Islam juga menekankan tentang pentingnya adab dalam kehidupan. Bahkan pengetahuan atau pemahaman tentang adab itu sendiri perlu diterjemahkan dalam setiap perbuatan yang mana apabila berbicara tentang adab seseorang mukmin perlu mengetahui tentang bagaimana adab mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adab berhubung dengan makhluk di muka bumi ini. Kefahaman tentang adab yang diterjemahkan melalui akhlak dan tingkah laku inilah yang melahirkan kepribadian yang tinggi kerana sesuatu ilmu yang dipelajari berserta dengan adab yang baik mendapatkan kelebihan barakah dan keredaan. Seorang esko kerajaan negeri Terengganu yang dilihat cuba untuk mewajarkan tindakan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor, memukul kepala seorang wanita dengan gulungan kertas dilihat mengundang kecaman orang ramai. Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Makanan, Peladangan, Komoditi dan Pembangunan Luar Bandar Negeri, Dr. Azman Ibrahim membandingkan aksi biadab Sanusi itu dengan pengalamannya di Iraq. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jabi berkenaan juga mengambil contoh panggilan natang, iaitu binatang yang lazim digunakan di Terengganu yang dakwanya sebagai tanda kemesraan. Di Iraq, kawan-kawan bergurau katuk kepala, pukul kepala, kita dengan kasut terus, kita okey je. Lain tempat, lain budaya. Kalau mari Terengganu, dengar dialog gini, ini tanda kemesraan dan keakraban. Lama dok jumpa natang ni, mung gimana? Katanya dalam satu kenyataan memberi contoh. Rata-rata reaksi yang menghujani kenyataan pemimpin PAS yang mempunyai ijazah sarjana muda pembedahan pergigian Universiti Baghdad, Iraq itu dilihat tidak bersetuju dengan pendirian Azman. Orang ramai secara sinis turut membayangkan jika panggilan sama iaitu natang digunakan untuk menyapa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Tidak dapat dibayangkan bagaimana sekiranya para pengikut PAS memanggil Presiden mereka dengan panggilan natang. Hanya kerana ingin membenarkan tindakan bodoh dan biadab Sanusi, maka andaian ikut kepala sendiri, doktor ini telah memperlihatkan bahawa rakyat Terengganu tidak beradab, ia dilihat tidak adil. Peliknya, jika terkena batang hidung mereka, semua jadi boleh, semua jadi okey. Bayangkan jika ianya diperlakukan oleh Anwar atau para pimpinan kerajaan, rasanya 99 kali maghrib pun tidak habis dikutuk PAS. Dalam masa sama, ramai mengingatkan PAS tentang kedudukan mereka sebagai parti yang dicanangkan sebagai parti Islam, memandangkan agama Islam sama sekali melarang gurauan melampaui batas. Dalam Islam, bukankah jelas ada batasan dan garis panduan apabila bergurau senda? Islam sama sekali jelas melarang umatnya menjatuhkan maruah orang lain
dan bergurau melampaui batasnya. Jangan dipertahankan benda yang salah. Berbudi bahasa dan hormat menghormati, itu ajaran Islam sebenar. Normalisasi akhlak buruk dengan gurauan kasar, berkata sesuatu yang tidak senonoh atau memanggil seseorang dengan panggilan binatang atau haiwan, ia sesuatu yang sangat tidak beradab dan mungkin ia akhlak yang diajar PAS. Terdahulu, tular klip video berdurasi 18 saat menunjukkan tindakan Sanusi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri bergurau kasar dengan memukul kepala seorang wanita menggunakan kertas. Warganet kebanyakannya tidak dapat menerima perlakuan seorang menteri besar yang bergurau tidak kena tempat, malah dianggap mengaibkan individu yang kena ketuk. Walau bagaimanapun, keluarga kepada pelajar perempuan yang kepalanya dipukul Sanusi itu meminta orang ramai tidak mensensasikan hal itu kerana mereka sekeluarga tiada masalah dengan insiden tersebut. Itu hak keluarga berkenaan untuk memaafkan atau menganggap sebagai gurauan. Tetapi apa yang dilakukan Sanusi tetap salah dan tidak beradab. Malah rasanya jika Presiden PAS yang mengetuk kepala wanita berkenaan mungkin akan menjadi kebanggaan kerana yang mengetuknya adalah seorang ulama tersohor. Inilah jadinya apabila cinta dan ketaksupan kepada pemimpin menjadi tiang seri kehidupan sehingga membenarkan apa sahaja yang dilakukan mereka. Yang haram dihalalkan, yang dilarang Allah dan Rasulullah boleh menjadi bahan gurauan. Malah, kini ada pula pihak bijak pandai yang tampil memberi contoh, kononnya memanggil seseorang dengan panggilan natang dianggap satu kemesraan dan keakraban. Sedangkan, rata-rata ibu bapa di Terengganu akan menampar mulut anak mereka jika perkataan natang itu keluar daripada mulut mereka. Ia dianggap sebagai kurang ajar dan hanya akan dituturkan oleh mereka yang tidak berpelajaran, tidak beradab serta berasal dari keluarga yang tidak dididik dengan sempurna. Mungkin ianya boleh disampaikan kepada Dr. Azman tentang hakikat pahit ini. Kebaikan adab menunjukkan ketinggian budi dan akhlak seseorang mukmin. Apabila seseorang itu beradab baik, sudah pasti akhlaknya juga turut baik. Justru adab bercakap, berbudi dan bermuamalah sesama manusia sangat penting dalam kehidupan. Oleh itu, sentiasalah menjaga adab dalam hidup ini dan beradablah dengan Allah setingginya agar dengan adab yang tinggi dalam menyantuni perintahnya akhirnya menghasilkan natijah yang didambarkan iaitu menghuni syurga Allah. Sesungguhnya untuk memasuki syurga Allah terlalu mahal usahanya, bukan sekadar menjadi ahli atau mengundi PAS semata-mata seperti yang didakwa mereka. Islam melarang keras umatnya daripada fitnah kerana perbuatan tersebut mengundang pelbagai keburukan. Antara natijah fitnah ialah perselisihan di kalangan ahli keluarga, jiran tetangga, rakan sekerja dan perpecahan dalam menjejaskan keharmonian masyarakat. Lebih dahsyat lagi, fitnah mengundang dosa dan kemurkaan ilahi. Perbuatan memfitnah bakal menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka seperti mana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud tidak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah iaitu mengadu domba. Hadis riwayat Muslim. Umat Islam berkali-kali diingatkan supaya tidak menghebahkan tuduhan-tuduhan dalam kalangan orang yang beriman dengan tujuan untuk memburukkan seseorang dan menjatuhkan maruah mereka. Seringkali juga khutbah Jumaat diisi dengan nasihat agar umat Islam tidak berterusan melakukan perbuatan memfitnah ini. Sudah tentu mengkritik seseorang berdasarkan dengan fakta itu dibenarkan. Malah ada kalanya kritikan boleh memperbaiki hasil rancangan atau tindakan. Fitnah adalah satu perbuatan yang zalim. Jika mangsa fitnah itu seorang pemimpin sebuah kerajaan, maka bencana yang lahir daripadanya lebih besar. Ini kerana kezaliman itu bukan hanya kepada pemimpin berkenaan, tetapi kepada seluruh rakyat yang berlindung di bawah pimpinannya. Fitnah juga disebut sebagai adu domba iaitu perbuatan menghasut dengan menggunakan cerita yang diada-adakan kepada seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk merosakkan hubungan sesama ahli masyarakat sehingga menjadi porak-peranda. Justru tidak hairan apabila pihak yang merasa dirinya difitnah atau akan menerima kesan buruk daripada maklumat salah yang disebarkan oleh penfitnah, mereka memfailkan saman fitnah atau membuat laporan polis. Jika pembawa fitnah berkata adalah haknya yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan untuk bersuara, maka adalah menjadi hak juga kepada mangsa fitnahnya
untuk mempertahankan diri. Apakah jalan terbaik bagi mangsa fitnah selain membuat laporan polis atau memfailkan saman? Jangan pula ada pengamal undang-undang yang hanya melihat daripada sudut pihak yang memfitnah atau yang dilaporkan kepada polis. Itu tidak adil namanya. Justru, tiada silapnya apabila Menteri Komunikasi dan Digital Ahmad Fahmi Fadzil berkata bahawa hak kebebasan media dan bersuara yang dijamin di negara ini tidak bermaksud mana-mana pihak bebas menfitnah dan menyebarkan maklumat yang palsu dan salah. Secara amnya, saya boleh kata kita tidak boleh benarkan sekiranya ada maklumat yang salah, berunsur fitnah, menyentuh isu 3R, agama, raja dan kaum untuk dipermainkan oleh mana-mana pihak katanya dipetik bernama. Sebenarnya sudah sampai masanya bagi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia untuk bertindak terhadap media yang digunakan oleh pemimpin politik untuk menabur berita palsu dan fitnah. Mungkin berita palsu dan fitnah itu tidak dihamburkan kepada pemimpin tertentu kerana penabur fitnah takut dikenakan tindakan saman jika menamakan sasaran yang jadi mangsanya. Sebaliknya, penabur fitnah yang tidak berani bertanggungjawab ini dengan senang hati menggunakan media untuk melampiaskan kebenciannya terhadap parti tertentu. Adakah rakyat harus melihat saja kerana kononnya ini kebebasan bersuara? Jom Channel bersetuju kerajaan perpaduan wajar bertindak berlandaskan undang-undang yang sedia ada sebelum negara dirosakkan oleh para penfitnah sehingga menjadi anarki. Rakyat juga berhak untuk mendapat berita yang benar. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Mas Romala. Assalamualaikum dan jumpa lagi.